An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas ini nama dia Abdullah Ibnu Abbas, tapi selalu dikenali dengan nama Ibnu Abbas. Radhiyallahu anhuma. Kenapa huma selalu kita kata radhiyallahu anhu? Radhiyallahu anhuma kerana Ibnu Abbas, Abdullah tu sendiri adalah sahabat Nabi dan ayah dia Abbas tu pun sahabat Nabi. In fact mereka ni Abbas tu pak saudara, Abdullah Ibnu Abbas itu sepupu Nabi SAW. Dia kata, qila ya Rasulullah, satu masa ada satu orang telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu julasaina khairun, ayyu julasaina khair, siapakah orang ataupun teman yang paling baik untuk kami duduk-duduk dengan mereka? Siapakah rakan sepelepakan yang baik untuk kami? Soalannya begitulah. Julasa ni maknanya orang yang duduk sama-sama dalam majlis. Lepak lah kan. Siapakah orang yang baik, khair, yang baik untuk kami duduk-duduk dengan mereka? Banyak kalau terjemah direct ni payah sikit. Faham tak tuan-tuan? Seorang sahabat ni dia tak sebut pun nama siapa, tapi diceritakan ada satu orang telah bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, ayyu julasaina khairun, yang mana satu teman kami yang baik untuk kami duduk-duduk dengan mereka? Qala, maka jawab Nabi SAW. Apa yang Nabi SAW jawab? Man zakkarakumullahu ru'yatuhu, man zakkarakumullahu ru'yatuhu, man zakkarakumullah ru'yatuhu, orang yang bila dengan orang yang mengingatkan kamu kepada Allah dengan melihat dia. Bila tengok orang tu, kamu teringat pada Allah. Orang lagu ni hang kena duduk. Man zakkarakumullah ru'yatuhu, orang yang mana mengingatkan kamu kepada Allah dengan melihat orang tadi. Betul tak? Kan ada orang kan, ada orang ni bila kita tengok je dia, aku tak sembahyang asar lagi lah. Baru tengok, tak sempat nak bagi salam. Kan? Ada tak? Betul tak? Ada lagu tu. Yalah, kita ralik sikit hari tu, tiba-tiba masuk kawan ni, aku tak asar lagi lah, tak sembahyang lagi. Kalau ada orang lagu ni, pilah kawan dengan orang lagu ni. Sebab apa? Melihat dia saja itu pun sudah mengingatkan kita kepada Allah. Kena cari orang lagu ni. Sebab orang tu tanya, siapa kawan? Julasa una, maknanya teman yang kami duduk-duduk, selalu boleh duduk-duduk dengan dia orang ni. Siapa? Khairun, yang paling baik, yang baik. Siapa? Rasulullah tak kata A, B, C, fulan tak. Rasulullah bagi ciri-ciri. Siapa pun tak kira, tapi yang penting orang tu bila kamu tengok dia mengingatkan kamu kepada Allah. Man zakkarakumullah ru'yatuhu, melihatnya itu mengingatkan kamu kepada Allah. Agak-agak berapa ramai kawan kita lagu tu? Jadi kalau ada kita tengok orang, ada kawan kita tengok dia, kita teringat nak pergi stadium, tu hati-hati sikit. Jangan duduk selalu lah. Berkawan boleh, tapi jangan duduk lepak sangat selalu. Sat lagi dengan kita royuk daripada masjid, tak jumpa juga masjid lah. Kita nak ni, kita duduk tengah jogging, petang jogging lah juga kan, ada masa ni hari Ahad ni jogging. Pok tengok kawan kita tu, Allah nak maghrib dah. Teringat terus nak maghrib. Kena lagu tu. Tengok orang tu teringat masjid dah. Orang hak lagu ni kita kena cari buat kawan. Pergi impit dengan dia. Ajaklah minum teh tarik apa pun, buatlah. Belanjalah roti canai. Selalu lah duduk dengan orang macam ni. Sebab apa?
Nabi SAW bagi ciri-ciri dia. Man dzakarakumullah ru'yatuhu. Tu yang pertama. Yang kedua kata Nabi, wazada fi amalikum mantiquhu. Dan yang menambahkan pada amalan kamu percakapannya. Bila kamu dengar percakapan orang tu, menyebabkan kamu terdorong untuk beramal. Amal-amal yang soleh. Orang lagu ni hang kena cari. Weh, hawai Pejam saya salah. Saya duk ingat ada 10 minit lagi. Sikit-sikit lagi, boleh nah? Iaitu kata Nabi SAW, wazada fi amalikum, dan menambah pada amalan kamu mantikuhu, dengan sebab percakapan dia. Maknanya kamu dengar percakapan orang tu menyebabkan kamu terdorong nak bertambah amal-amal kamu. Orang lagu ni yang duduk. Tapi kalau dengar dia bercakap, elok nak pergi semayang, kona jadi pergi stadium, bahaya. Kona pergi karaoke lagi susah. Kalau sangkut setakat kedai mamak, tahan juga lagi. Jadi kita kena pilih. Kita kena cari, kata Nabi SAW, kalau kamu nak lepak, kamu nak duduk-duduk, kamu nak ni bersama, carilah orang hak macam ni. Tengok muka dia mengingatkan kamu kepada Allah. Kamu dengar percakapan dia mendorong kamu untuk menambahkan amalan kamu. Wazada fi amalikum mantiquhu, dan ia menambah pada amalan kamu akan percakapannya. Itu yang kedua. Kita nak orang yang kita dengar percakapan dia menyebabkan kita bertambah amal, bertambah faham agama, lagi pandai kita nak beramal. Elok tak berapa nak faham cara semayang tahajud, duduk dengan dia, duduk sat, oh macam tu rupanya. Ni nak apa, nak dekat dengan Ramadan. Dekat dah ke? Belum lagi kot. Bulan 3 pun tak masuk lagi ni. Sebulan je lagi kan. Ni semayang witir ni dah faham semua ke tak ni? Ya duk witir. Yalah, seumur hidup tak pernah buat sepanjang tahun. Bulan Ramadan tu ialah baru nak jumpa pun. Kalau mazhab Hanafi wajib witir ni. Semayang yang wajib, antara semayang yang wajib ialah semayang witir. Maknanya siapa yang bermazhab Hanafi, dia tak berwitir pada satu hari tu, berdosa dah dia. Sebab tak buat benda yang wajib. Sebab dalam mazhab Hanafi dia membezakan solat fardu dengan solat wajib. Solat fardu 5 tu sajalah. Solat wajib ni ada, antaranya semayang 2 rakaat sunat sebelum subuh dan semayang witir. Sebab tu mereka ni kalau lambat macam mana pun masuk dia semayang dulu 2 rakaat tu, walaupun tu imam duk baca Fatihah dah. Tu hak warok dah. Kalau hak jenis lebih kurang Syafi'i juga. Macam kita ni terus jadi Syafi'i. Oh, nasib baik aku Syafi'i. Nasib baik tu. Innalillahi. Patutnya kita rasa cemburu. Oh, bagus betul depa Hanafi ni rajin sungguh kan. Semayang tak tinggal. Setahun lah witir. Ni kita nasib baik dah sempat jumpa Ramadan, sempatlah witir. Witir ni semayang berapa rakaat? Paling pendek, paling sikit 1. Paling banyak? Tak apa ustaz, tak payah bincang hak banyak. Hak 1 tu pun tak buat. Jadi saya tak berapa berminat nak bincang hak banyak-banyak tu. Sebab hak 1 tu pun dah tunggulah juga Ramadan tu. Kan? Jadi tak payahlah nak bincang berapa belas. Hak sepatutnya maksimum berapa, tak ada ustaz. Confirm saya tak buat. Buang masa. Allah, inilah tahap kita. Sebab kita Syafi'i. Oh, tak Syafi'i. Saya Syafi'i ustaz, tak ada masalah. Jadi tak wajib. Baguslah tu. Kalau orang Hanafi bakal masuk syurga dulu, hang nganga dulu kan. Patut kita kena cemburu lah dengan mereka, iri hati.
Lepas tu sembahyang witir ni maksud dia apa sembahyang witir? Witir ni sembahyang apa? Sembahyang yang ganjil kan? 1, 3, 5 macam tu lah. Habis tu yang kita sembahyang witir 2 rakaat tu macam mana pula? Macam mana kata witir 2 rakaat? Kan kita sembahyang 3 rakaat, 2 salam kan? Allahu Akbar 2 rakaat. 2 rakaat ganjil tang mana? Tak, saya tanya asal senyap semua tak jawab. Sembahyang kan witir kan? Kurang Ramadan lepas tarawih tu. Tarawih 8 ke, tarawih 12 ke, tarawih 20 ke, witir tetap ada lah kan? Lepas tu yang 2 rakaat tu witir ke tak? Niat macam mana niat? Selalu duk buat lah, biasa duk buat lah. Tak apa tuan-tuan, kalau salah kita gelak ramai-ramai je, tak ada masalah. Bukan nak kena denda pun. Usalli sunnatul witri raka'ataini. Macam mana raka'ataini? Raka'ataini 2 rakaat witir tak mana? Satu tu kemudian cerita lah, tak masuk lagi satu. Yang satu tu betul lah witir. Hak 2 ni witir tak mana? Sudah. Macam mana tu? Ni umur berapa tahun dah ni? Sebab tu tuan-tuan, kita sebenarnya kena niat. Sekurang-kurang kita kena niat lah. Niat ni bukannya karangan hati tau. Niat ni maknanya kita faham, kita terlintas. Apa dia? Aku semayang 2 rakaat sebahagian dari witir. Raka'ataini minal witri. Ataupun kalau nak lebih lengkap lagi, usalli sunnatasy syafa'i. Raka'ataini minal witri. Dia panggil sembahyang syafa'. Syafa' ni genap, tapi genap itu minal witri, sebahagian daripada witir. Sebab satu tu baru jadi witir. Jadi yang 2 kalau kita nak buat witir 9 kalau contoh 2 pak 1 witir. Tapi yang 2 ni tetap dikira witir sebab kita dah niat dia ada sebahagian daripada witir yang kita nak buat 9 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat. Macam tu. Ni dalam mazhab Syafi'i dah ni saya cerita ni. Jadi tuan-tuan, kita nak supaya kita nak berkawan, nak duduk dengan orang yang kita dengar percakapan dia bertambah tentang amalan kita ni. Lagi banyak, lagi elok, lagi faham. Tu. Ni contoh witir je ni. Tapi nampak semua kat sini semua macam faham dah lah kan. Kau baru tahu juga. Sudah. Banyak lama, banyak mana dah kau Ramadan yang berlalu ni. InsyaAllah tahun ni kita buat dengan lebih faham. Dah buat dah, bagus dah sebelum ni. Tapi kita buat dengan lebih tepat lagi insyaAllah. Baik. Nabi SAW kata satu lagi ciri-ciri yang penting. Wa zakkarakum bil akhirati amaluhu. Dan mengingatkan kamu akan akhirat bila melihat amalan dia. Orang yang bila kamu tengok amalan dia mengingatkan kamu kepada akhirat. Orang lagu ni hang duduk dengan dia. Berkawanlah dengan dia. Bertemanlah dengan dia. Lepaklah dengan orang macam ni. Orang yang bila kamu tengok wajah dia mengingatkan kamu kepada Allah, tengok dia tu ingat Allah. Dengar percakapan dia bertambah amalan. Tengok amalan dia mengingatkan kamu kepada akhirat. Bertambah tentang akhirat. Bertambah keyakinan kita tentang akhirat. Ingatan kita tentang akhirat. Orang macam ni, inilah orang yang baik. Cuba balik malam ni. Cuba senarai kawan-kawan kita hak ada. Tak payah dah abang kat dia pula. Kita senarai sendiri seorang-seorang. Berapa orang kawan aku hak ada 3 ni. Ciri-ciri ni. Sampai subuh nak fikir, tak ada. Tak boleh nak tulis nama. Berat. Siapa hak berat? Kita lah berat. Bukan kawan kita. Kita lah berat. Sebab apa? Kita tak dapat cari orang yang macam tu dalam hidup kita.
Macam mana tuan-tuan? Rugilah kita. Itu pertama. Daripada hadis ni habis dah. Hadis tu habis dah. Hadis ni riwayat Abu Ya'la. Itu satu lagi. Satu sudut yang kita nak tengok. Yang kedua, yang kita boleh belajar daripada hadis ni apa dia? Kalau kita diperintah oleh ataupun digalakkan oleh Nabi cari orang yang ada 3 perkara ni dalam diri dia untuk jadi kawan, orang lain pun cari juga tak? Orang lain. Kita nak cari kawan yang ada 3 ciri ni kan? Orang lain nak cari juga kawan. Nak cari juga. Jadi kalau semua pakat cari, tak ada orang hak usaha nak jadi, semua tak ada kawan lah lepas ni. Faham? Maksud daripada hadis ni juga, kita lah yang kena jadi orang yang macam ni. Jangan kita duduk suluh orang aja. Oh, dia ni tak ada. Pangkah. Ambil senarai semok Ali. Aku tengok dia tak ingat pada Allah pangkah. Oh, dia duduk pangkah orang je kerja dia. Hang sendiri macam mana? Orang pun nak tengok kita. Boleh tak buat kawan dia ni? Kalau ikut 3 kriteria ni, lepas tak lepas? Tuan-tuan, kalau kita ni hanya semua nak menuntut, kita lupa untuk usaha diri kita jadi orang yang macam Nabi sebut ni, seorang pun tak jumpa kawan hak baik. Tapi kalau semua pakat-pakat nak jadi orang yang macam Nabi cerita ni, akhirnya kita akan jumpa tak? Akan jumpa tak titik pertemuan dia tu? Semua nak usaha supaya bila orang tengok kita, orang ingat Allah. Orang dengar percakapan kita bertambah amalan dia. Orang tengok amalan kita mengingatkan lebih kepada akhirat. Kalau semua orang nak jadi macam tu, barulah kita akan jumpa orang-orang macam tu dalam masyarakat kita. Nampak? Tu sudut kedua yang kita kena tengok. Jangan tengok setakat nak cari saja. Ingat, orang lain pun nak cari orang kawan juga. Jadi kita, maksudnya Nabi maksudkan di sini, kita lah masing-masing kena usaha jadi orang yang macam ni. Saya usaha diri saya. Jadi tuan-tuan, bolehlah berkawan dengan ustaz ni. Doktor usaha atas diri doktor. Saya pun tengok, saya pun kena berkawan dengan doktor ni sebab dia pun ada juga ni 3 ni. Jadi barulah kita jumpa kawan. Kalau semua nak tunggu, siapa dah. Wah, semua orang. Bila? Itu satu. Jadi ini yang kita faham. Perkara ketiga yang saya nak ambil, nak highlight kepada majlis kita pada malam ini, iaitu macam mana kita boleh tengok perbualan para sahabat dengan Rasulullah. Tengok apa mereka tanya Rasulullah. Ada saja peluang, apa mereka tanya. Tengok, inilah sebenarnya yang kita patut hidupkan dalam kehidupan harian kita. Itu yang patut kita hidupkan. Dapat saja peluang jumpa Rasulullah, terus dia tanya, ya Rasulullah, apa yang, sebab apa? Para sahabat ini, mereka telah dididik, mereka ni sentiasa berfikir, apa lagi yang patut aku buat, apa lagi yang patut aku buat, apa lagi yang patut aku perelokkan, apa lagi yang patut aku, macam tu. Nak upgrade ya, kerja dia tu nak upgrade iman amal dia, nak upgrade diri dia, nak upgrade hubungan dia dengan Allah. Ni kita ni reti upgrade handphone ni. Handphone tu tak tahu berapa kali upgrade dah. Kalau ikut handphone tu memang tiap-tiap tahun lah kau upgrade handphone tu. Baru nak boleh hak berapa? Galaxy berapa? Kan? Dulu daripada hak picit-picit, tak ada dah. Sekarang dia gini lah. Gitu dah. Baru dah nak begitu, boleh lipat-lipat begini pula dah. Zoom, besar skrin tu. Berapa ribu? 8,000 berapa? Upgrade saja. Ni saya hari-hari duk masuk dalam email saya tu daripada Samsung. Abang kata ni, kalau buat tempahan awal ni, pre-order ni, dapat RM200 off. Ni pasal nak keluar model baru ni, mampus aku. Baru 2 tahun lepas nak beli pula. Kan? Jadi tuan-tuan, kita jangan nak upgrade benda tu saja. Tak apalah, ada keperluan nak upgrade handphone, upgrade lah. Tetapi
Masalahnya macam mana kita dengan Allah? Macam mana persiapan akhirat kita? Kita upgrade tak? Macam mana persiapan nak bertemu Allah balik ni? Kita upgrade tak? Jadi ini yang kita nak sama-sama lihat malam ni daripada hadis yang pendek ini. Pertama sekali kita nak cari orang macam Nabi cerita. Yang kedua, kita nak jadikan diri kita orang yang ada ciri-ciri yang Nabi cerita tadi. Yang ketiga, kita nak biasa budayakan dalam percakapan harian kita, pergaulan harian kita sesama kita, supaya sentiasa berbicara, bercakap tentang macam mana nak tingkatkan diri kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Habislah malam ni. Oh, kalau boleh buat balik 3 ni jadilah. Alhamdulillah.